masih belum sempurna. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar anak-anak tahun 6? Bertemu lagi kita dalam majlis ilmu kelas atas talian bersama saya Ustaz Ahmad Syukri bin Yusuf. Pada hari ini mata pelajaran tajwid kita akan sambung pelajaran yang lalu. Minggu lepas kita dah pun belajar tentang idgham mutamatsilain. Minggu ni kita sambung satu lagi idgham, iaitu idgham mutaqaribain. Sebelum tu marilah sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanana yafqahu qawlana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya, semoga kita mendapat keberkatan daripada doa yang kita bacakan ini. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, ada satu gambar untuk kamu. Cuba kamu tengok gambar ni. Gambar apa ni? Cuba bagi pandangan. Gambar ini tentang apa? 4 orang tengah selfie. Gambar ini sebenarnya menggambarkan tentang persahabatan, ya, teman rapat, kawan karib, teman baik, sahabat baik, kawan karib. Kenapa Ustaz tunjukkan gambar ni? Sebab pada hari ini kita akan belajar tentang karib, kawan karib, ataupun kita akan kaitkan dengan tajuk pelajaran kita, iaitu idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain ni adik-adik adalah berhampiran, hampir, ya. Qarib itu rapat, teman rapat, kawan karib. Karib ni hampir. Jadi kita akan belajar tentang idgham hampir. Idgham mutaqaribain, idgham hampir. Nanti saya akan jelaskan lagi lebih lanjut. Baik, pelajaran yang lalu anak-anak kita belajar tentang pengertian idgham mutamatsilain. Idgham mutamatsilain yang sama pada makhraj dan sifat. Ingat lagi kan? Cara bacaannya ingat lagi? Hukum bacaan idgham mutamatsilain ingat lagi? Misal-misalnya ingat? Bagus anak-anak yang telah menyelesaikan tugasan. Alhamdulillah. Jadi pelajaran kita pada hari ini kita akan belajar tentang idgham mutaqaribain. Pengertian dia apa? Cara bacaan dia bagaimana? Hukum bacaan dia bagaimana? Dan misal-misal dia bagaimana? Sama-sama kita akan bincangkan pada pelajaran hari ini. Baik, kita pergi pada yang pertama. Pengertian idgham mutaqaribain. Apa dia idgham mutaqaribain ni anak-anak? Baik, kita baca sama-sama. Idgham mutaqaribain ialah pertemuan dua huruf yang berhampiran. Ini keyword dia anak-anak. Berhampiran. Sebab tu saya letak gambar kawan karib tadi. Kawan rapat, berhampiran, kawan dekat. Yang ini perkataan berhampiran. Hampir macam mana? Hampir pada makhraj dan sifat. Ya, pertemuan dua huruf yang hampir, yang berhampiran pada makhrajnya dan pada sifatnya. Apa hurufnya? Iaitu lam dan ra. Apa hurufnya anak-anak? Lam dan ra. Tahu ada dua keadaan. Okey, yang kedua berhimpun, berhampiran. Yang tadi berhampiran pada makhraj dan sifat. Yang ini berhampiran pada makhraj dan berlainan sifat. Iaitu hurufnya apa anak-anak? Qaf dan kaf. Jadi idgham mutaqaribain ni apa dia? Ialah pertemuan dua huruf yang berhampiran pada makhraj dan sifat, iaitu lam dan ra. Atau ni keadaan yang kedua, berhampiran pada makhraj dan berlainan sifat, iaitu huruf qaf dan kaf. Itu idgham mutaqaribain. Dia tetap pertemuan dua huruf juga, cuma dua huruf itu hampir hampir sama pada makhraj dan sifat. Beza dengan mutamatsilain. Mutamatsilain sama pada makhraj dan sifat. Yang ini mutaqaribain ini tidak, dia hampir sama. Ya, hampir sama pada makhraj dan sifat,
atau hampir pada makhraj tapi lain pada sifat. Itu dua keadaan. Lam dan ra hampir sama pada makhraj dan sifat. Qaf dan kaf hampir sama pada makhraj tetapi lain pada sifat. Itu idgham mutaqaribain. Jadi idgham mutaqaribain ni kata kuncinya, keywordnya adalah berhampiran. Ingat ya. Berhampiran. Idgham mutamatsilain hari tu minggu lepas kata kuncinya bersamaan. Yang ini berhampiran. Okey, baik. Tengok penjelasan dia. Idgham mutaqaribain ini pertemuan huruf antara huruf lam dan ra pada misal waqur rabbi. Yang kedua, pertemuan huruf qaf dan kaf. Alam nakhluqkum. Apa yang mustahak kamu perlu ingat? Pertemuan huruf lam dan ra hampir sama pada makhraj dan sifat. Pertemuan huruf qaf dan kaf hampir sama pada makhraj tetapi lain pada sifat. Misal dia alam nakhluqkum. Kita akan bincangkan nanti secara detail berkenaan dengan misal. Seterusnya kita tengok cara bacaan idgham mutaqaribain anak-anak. Cara bacaan dia ialah memasukkan huruf pertama yang bertanda mati ke dalam huruf kedua yang berbaris sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Sama saja. Sama macam idgham mutamatsilain yang kita belajar minggu lepas. Kan? Jadi seterusnya kita tengok hukum bacaan idgham mutaqaribain. Apa hukumnya? Hukum bacaannya ialah wajib diidghamkan. Sama juga macam idgham mutamatsilain yang kita belajar minggu lepas. Seterusnya kita tengok misal-misal idgham mutaqaribain. Pada pertemuan antara lam dan ra, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 80, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Baik anak-anak, pada kalimah apa yang terdapat idgham mutaqaribain? Siapa boleh sebutkan? Cuba sebutkan. Betul, bagus ya, pada kalimah qur rabbi. Awal perkataan wa qur rabbi. Lam bertemu dengan ra. Memasukkan huruf pertama yang mati ke dalam huruf kedua yang berbaris sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Lam itu mati, masuk ke dalam ra, ra itu ada baris sehingga menjadi huruf yang bertasydid. Seolah-olah lam itu tiada, hanya ada ra yang bertasydid. Itu pada bacaan daripada wakul rabbi jadi wakur rabbi. Itulah idgham mutaqaribain. Begitu juga misal yang kedua, pertemuan antara qaf dan kaf hampir sama pada makhraj tetapi lain pada sifat. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Mursalat ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam nakhluqukum mim ma'im mahin. Kalau kita ingat balik pelajaran kita tahun lepas, di situ ada terdapat huruf mad. Terdapat hukum mad. Mad apa tu? Huruf mad bertemu dengan hamzah. Ingat lagi ke mad apa? Dalam pelajaran darjah 5 kan, sambil-sambil kita ulang kaji. Kita ingat-ingat balik. Baik, tengok misal alam nakhluqukum ini, di manakah terdapat idgham mutaqaribain? Betul ya, pada kalimah nakhluqukum. Qaf bertemu kaf, memasukkan huruf pertama yang mati, huruf qaf itu mati, ke dalam huruf kedua yang berbaris. Huruf kaf itu ada baris dhammah dan sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Kaf itu seolah-olah kaf itu bertasydid dan seolah-olah huruf qaf itu tidak ada kan. Alam nakhluqukum, daripada luqakum jadi lukum. Itu dia idgham mutaqaribain. Dan kamu dah tak perlu pening-pening dah dalam Al-Quran bagi pertemuan dua huruf yang hampir sama pada makhraj dan sifat ni hanya ada lam dan ra sahaja. Huruf lain
tak ada. Tempat lain tak ada. Hanya lam dan ra sahaja. Begitu juga pertemuan dua huruf yang hampir sama pada makhraj tetapi lain pada sifat, hanya qaf dan kaf sahaja. Huruf-huruf lain dah tak ada lagi. Jadi ada dua sahaja, lam dan ra, qaf dan kaf. Lam dan ra hampir sama pada makhraj dan sifat. Qaf dan kaf hampir sama pada makhraj tetapi berlainan pada sifat. Itu misal. Dan sedikit penerangan berkenaan dengan misal idgham mutaqaribain ini pada pertemuan lam dan ra. Cuba kamu tengok misal dia, waqur rabbi. Ya, sama juga macam yang Ustaz terangkan pada minggu lepas, memasukkan huruf pertama yang mati ke dalam huruf kedua yang berbaris. Lam itu mati, masukkan bunyinya ke dalam ra sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Begitu juga pada misal yang kedua, pertemuan antara huruf qaf dan kaf, misalnya nakhluqkum, alam nakhluqkum, ya, memasukkan bunyi huruf qaf, memasukkan huruf pertama yang mati, huruf qaf, ke dalam huruf kedua yang berbaris, huruf kaf, ya, sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Baik, Ustaz harap kamu faham dengan jelas tentang pelajaran kita pada hari ini, dan sebagai latihan Ustaz nak kamu tulis, ya, kamu tulis keempat-empat perkara ini secara detail. Ustaz nak kamu tulis pengertian idgham mutaqaribain, kamu tulis cara bacaan idgham mutaqaribain, hukum bacaan idgham mutaqaribain, dan misal-misal idgham mutaqaribain dengan jelas, dengan terang, dengan kemas di dalam buku tulis kamu, dan kamu boleh siapkan buku aktiviti kamu sebelum kita jumpa insya-Allah pada minggu hadapan di sekolah. Kita dah nak sekolah ni anak-anak, pelajar-pelajar sekalian, kita dah nak sekolah. Insya-Allah kita jumpa di sekolah nanti. InsyaAllah. Sekian dulu pada minggu ini. Seperti biasa, jadilah generasi berilmu, beriman dan beradab. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan, jaga solat 5 waktu. Luangkan masa setiap hari untuk membaca Al-Quran. InsyaAllah semoga kita mendapat syafaat daripada bacaan Al-Quran kita dan mendapat keberkatan daripada ilmu yang kita pelajari. Jumpa lagi di video yang lain insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.